Okey, so hari ini kita akan tengok dahulu tentang tajuk dalam tema 1, kaedah saintifik, iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Okey. So maksudnya semua pelajar telah pun dapat menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya. Masuk ke tajuk 1.2, pembuangan bahan sisa. Okey, dalam tajuk ini apa yang pelajar perlu tahu? Okey, objektifnya pelajar dapat menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, so nanti dalam penerangan teacher nanti kena highlight lah yang ini contoh bahan yang boleh dibuang di dalam sinki. Okey, seterusnya dapat mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang. Okey, dibuang ke dalam sinki. Yang ketiga dalam tajuk ini, okey, menguruskan bahan sisa biologi. Okey, bagaimana cara untuk menguruskan bahan sisa biologi? Dan yang keempat ialah berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Okey, so yang ini pelajar perlu ambil perhatian. Sekejap lagi teacher akan terangkanlah. Okey, untuk tajuk ini iaitu pembuangan bahan sisa. Okey. So kalau kita tengok di sini bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Maksudnya ini adalah bahan sisa yang dibahagikan kepada dua jenis lah. Okey, yang pertama bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan satu lagi ialah bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Jadi persoalannya di sini pelajar-pelajar perlu fikirkan setelah kita jalankan eksperimen, di manakah kita perlu buang sisa eksperimen tersebut? Adakah semua bahan-bahan sisa ni boleh dibuangkan terus ke dalam sinki macam tu sahaja? Okey, jadi pelajar-pelajar kena tahulah contoh-contoh bahan sisa daripada makmal ni. Yang tadi teacher ada bagi tahu mana bahan tadi dibahagi kepada bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, so ini adalah ciri-ciri bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, yang mana dia ialah cecair, okey, ataupun dalam bentuk larutan yang mana kepekatan dia adalah rendah dan tidak berbahaya. Okey, seperti bahan-bahan neutral. Bahan-bahan neutral ni kalau dalam makmal tu ialah air suling, okey, air asid yang lemah, ya, asid yang lemah dan alkali yang lemah. Okey, ini adalah contoh-contoh yang pelajar kena tahu bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Contohnya sisa pepejal. Okey, yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5, iaitu ini adalah asid yang kuat. Okey. Dan bahan yang lebih daripada 9 ini tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, seterusnya ialah sebatian pelarut organik. Okey, contoh-contoh lain yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, bahan kimia, contohnya asid, gris minyak, ya, cat minyak, hidrogen peroksida, bahan-bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, contohnya mikrob. Okey, kita buat eksperimen yang melibatkan bakteria, ya, mikroorganisma dan bangkai-bangkai haiwan. Ini tidak bolehlah kita buang dalam sinki, ya, tidak boleh. Okey, selain daripada itu, contoh lain bahan buangan radioaktif, bahan meruap, bahan reaktif. Okey, so yang tadi tu semua yang teacher bagi tahu tadi tu adalah bahan-bahan yang boleh menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada kehidupan lah kalau kita buang terus ke dalam sinki. Okey, jadi di sini pelajar kena tahulah apakah kesan pembuangan bahan-bahan yang berikut tadi tu ke dalam sinki, ya. Contohnya sisa pepejal, bahan yang nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Kalau kita buang contohnya gris dan minyak ke dalam sinki secara terus, kan? Apakah kesan-kesan pembuangan bahan-bahan berikut? Okey.
Jadi kita perlu fikirkanlah tentang pencemaran alam dan juga kesan bahaya kepada hidupan kalau kita terus buang bahan-bahan ini ke dalam sinki. Okey, benda yang simple juga macam kalau di rumah kita buang minyak kan terus ke dalam sinki ataupun lebihan-lebihan makanan kita terus buang dalam sinki. So apa akan berlaku? Biasanya apa selalu berlaku di rumah kalau macam tu? Kalau kita buang terus ke dalam sinki. Apa menyebabkan berlaku? Boleh menyebabkan sinki kita jadi apa? Jadi sumbat. Jadi sumbat lah, okey. Sinki akan jadi apa? Tersumbat kan? Okey. Okey, jadi bagaimana kita mau mengurus sisa biologi tersebut ya? Sebab bukan semua bahan sisa biologi itu boleh dibuang ke dalam sinki ataupun bakul sampah dalam makmal. Okey, sebabnya bahan sisa biologi ni dia perlu diuruskan menggunakan prosedur operasi standard. Macam kita cakap SOP lah. Ya. Jadi kita perlu tahu jenis bahan sisa biologi dan cara menguruskannya. Okey, so untuk ini teacher berikan info galeri sains ya. Bahan sisa biologi merangkumi bahan buangan biologi yang boleh menimbulkan kemudaratan atau bahaya biologi. Bahan sisa biologi ini termasuklah bahan-bahan kumbahan, kan, najis semua tu. Tisu, bangkai, ya, bangkai-bangkai haiwan, medium kultur, bekas plastik, kaca dan sarung tangan. So ini adalah bahan sisa biologi semua ya. Yang mana kalau kita buang macam tu dia boleh mengundang kepada kemudaratan lah. Okey, so mari kita tengok seterusnya ialah prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan prosedur operasi standard? Okey. So POS pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi yang kita jalankan di dalam makmal lah, yang ada di dalam makmal. Okey, ini adalah 4 kategori bahan sisa. Okey, perhatikan betul-betul. Teacher akan explain dahulu untuk kategori A. Ya, kategori A, jenis bahan sisa biologinya adalah terdiri pada peralatan yang tajam. Contohnya picagari, jarum, bilas scalpel. Bilas scalpel ni pisau bedah tu, okey, yang mungkin yang telah pun patah kan. Dan cara pengurusan sisa biologi bagi kategori A ni kita masukkan ke dalam bekas khas, iaitu bekas sisa yang tajam. Tidak di autoclave ya, tidak perlulah kita masukkan dalam mesin autoclave tu, dan bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey, so ini kategori A, peralatan tajam. Okey, kemudian kita pergi kepada kategori B, iaitu pepejal yang tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu, medium kultur. Caranya kita perlu bungkus dahulu bahan-bahan tersebut dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya di autoclave, okey, dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Okey, itu cara pengurusan untuk kategori B ya, iaitu pepejal tidak tajam. Seterusnya kita pergi kepada kategori C yang terdiri pada bangkai-bangkai haiwan makmal, haiwan uji kaji ataupun organ-organ ya. So ini contoh-contohnya tadi tu. Tikus ke katak ya, bangkai-bangkai organ-organ, kita perlu balut dahulu dan dalam bahan penyerap iaitu kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Dan satu lagi ialah kategori D, okey, iaitu cecair ya, kategori cecair yang terdiri pada darah dan serum. Ini kita perlu nyah kontaminasi dahululah secara autoclave dan dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki, makmal ataupun tandas. Ini tidak ada masalah lah sebab dia dalam bentuk cecair kan. Okey, senanglah, tapi mesti dinyah kontaminasi dahululah. Okey, so begitulah tadi kategori bahan sisa yang terdiri pada kategori A, peralatan tajam, kategori B, pepejal tidak tajam, kategori C, bangkai organ,
Okey, bangkai dan organ, dan kategori D ialah cecair. Okey, so semua kategori bahan sisa ini ada cara untuk pengurusan sisa biologinya lah. Okey, jom kita tengok kategori A tadi tu, ya, peralatan tajam. Peralatan tajam yang terdiri daripada picagari, ya, jarum dan inilah scalpel tu, iaitu ni pisau bedah lah kalau kita buat eksperimen untuk kita tengok organ-organ haiwan kan, haiwan-haiwan makmal, katak ke tikus, kita guna yang ni lah. Ini scalpel kita panggil, ya, scalpel. Okey, so itu contoh-contohnya kategori A, peralatan tajam. So harap pelajar dapat ingatlah, ya, dapat mengenal pasti setiap kategori bagi bahan sisa ni. Okey, seterusnya kita tengok contoh kategori B, iaitu papajal tidak tajam. Okey, yang terdiri daripada sarung tangan, ya. Tisu-tisu lah. Kita di dalam makmal tu memang selalu banyak guna tisu. Ya, jadi ini adalah papajal tidak tajam lah, kategori B. Medium kultur ni sebenarnya adalah contohnya yang kita gunakan dalam eksperimen untuk microbiologi. Okey, medium kultur yang tertentu. Okey, so ini papajal tidak tajam. Okey. Seterusnya di sini kategori C, bangkai ataupun organnya. Ni kalau kita tengok bedah tikus, kan, bedah tikus, bedah katak, okey, untuk tengok sistem di dalam dia kan, okey, sistem respirasi ke semua. Jadi ini adalah kategori C lah, bangkai dan organ, ya, haiwan-haiwan makmal, haiwan uji kaji. Okey, kategori D, cecair, ya, contohnya darah, serum. Okey, jadi ini adalah carta aliran prosedur operasi standard pelukusan bahan sisa yang dikeluarkan oleh pengurusan makmal Jabatan Kimia dari Fakulti Sains UTM. Okey, so jom kita tengok macam manakah carta aliran SOP bagi pelukusan bahan sisa biologi ni. Okey, pertama lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul lah. Daripada kategori bahan sisa tadi, contohnya yang kategori A tu, kalau masih ingat, ya, kategori A tu tadi peralatan tajam. Ini kita simpan dahulu sementara di tempat yang selamat. Kategori B tu, ya, papajal tidak tajam, contohnya sarung tangan ke tisu medium kultur tadi, kita masukkan ke dalam beg autoclave, kalis bocor dan diautoklavkan pada suhu 121 darjah Celsius dengan tekanan 15 PSI selama 20 minit. Dan kategori C ni, bangkai tadi, organ kan, perlu dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara dalam penyejuk beku. Dan seterusnya, sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya, dan sisa yang telah dibungkus itu perlu dilabel. Kenapa perlu label? Nanti kita tidak ingat. Sudah bungkus-bungkus kita tidak ingat apa benda yang kita masukkan dalam plastik tadi. So perlu label lah, dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Okey, tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelukusan berpusat dijalankan. Okey, so ini adalah carta aliran dia lah. Okey, so seterusnya kita tengok ni adalah contoh-contoh ni plastik, ya, plastik biobahaya tadi, tong biohazard, ya. Inilah contoh-contoh dia. Okey, kita tengok langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Okey. Kemalangan dalam makmal ni boleh berlaku disebabkan oleh kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka atau kurang kemahiran semasa mengendalikan eksperimen pun boleh menyebabkan kemalangan, dan juga kurang pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Okey, so semua perkara-perkara ini boleh menyebabkan
kemalangan yang berlaku di dalam makmal lah. Okey, jadi bagaimana caranya? Okey, jenis-jenis kemalangan dahulu kita tengok yang biasanya berlaku dalam makmal. Yang pertama terkena serpihan kaca. Okey, masa buat eksperimen, kemudian mungkin cara pegang tidak betul menyebabkan radas makmal tadi dalam radas makmal ni ada dalam bentuk kaca lah ya, contohnya tabung uji kan, tabung didih dan lain-lain radas yang dalam bentuk kaca tadi tu. Sebab tu tadi yang dalam tajuk sebelum ni kita perlu pakai sarung tangan dan pakai kasut yang bertutup, takut terkena serpihan kaca macam ni lah. Okey. Terkena asid ataupun alkali yang pekat. Asid pekat ni dia kurang daripada 5. Lagi rendah pH dia tu lagi pekatlah asid tersebut. Macam juga alkali pekat ni. Kalau alkali ni pH dia lebih tinggi, 8, 9, 10, 11. Okey, so pH yang dia lagi tinggi maksudnya dia alkali yang lagi pekat. Kalau terkena asid atau alkali pekat ni boleh menyebabkan cederalah tangan kita. Okey, kebakaran kecil. Okey, masa menjalankan eksperimen tadi. Terkena serpihan daripada tindak balas logam reaktif. Okey, ini pun boleh menyebabkan kemalangan. Okey, selain daripada itu termometer pecah. Bahaya ya kalau termometer pecah, sebab dalam termometer tadi yang awal-awal ada terangkan tentang kemalangan yang berlaku di salah sebuah sekolah yang mana termometer tu pecah dan berbuli ya. Di dalam berbuli ni ada merkuri. So merkuri tu boleh menyebabkan keracunan. Okey, yang mana pelajar-pelajar dan guru tersebut telah dikuarantin lah. Okey, so bahaya ya, bila termometer pecah jangan takut, beritahu. Okey, bagi tahu dengan guru ataupun pembantu makmal ketika berada di dalam makmal semasa kejadian ini berlaku ya, sebab bahaya kalau tidak bagi tahu. Okey, tidak boleh terus buang di dalam tong sampah macam tu sebab takut. Tidak boleh macam tu ya, kamu kena bertanggungjawablah. Sebab semua kemalangan-kemalangan yang berlaku dalam makmal ni perlu dilaporkan. Sebab ada perkara-perkara yang akan mendatangkan kesan yang seterusnya lah kalau kita tidak bagi tahu. Okey, kebocoran gas ya di dalam makmal. Memang ada gas ya dalam makmal sebab kita menjalankan aktiviti-aktiviti yang melibatkan penggunaan gas. Ya, renjatan elektrik mungkin berlaku. Okey, so ini adalah jenis kemalangan yang biasa berlaku dalam makmal. Okey, jadi bagaimana cara dia ya? Semasa menjalankan eksperimen, ini satu situasi. Kawan kamu tertumpah sejenis bahan kimia ke atas meja. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Jadi, jangan gelabah. Okey, jangan rasa gelabah. So, pertama, segera bagi tahulah guru ataupun pembantu makmal yang bertugas ketika itu. Jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Pandai-pandailah buat macam mana. Buat tulis ke di situ ataupun macam mana kita nak jadikan kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Letak towel ke kan, blok dia dengan buku ke, blok dia dengan kerusi dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kamulah. Ya, sekiranya berlaku tumpahan sejenis bahan kimia di sinilah, sebab kita tidak tahu, mungkin kamu tahu atau tidak tahu bahan kimia tu memang bahaya dia ada beberapa kategori lah, tapi ini adalah langkah berjaga-jaga. Okey, jadi sekat tumpahan daripada merebak tadi guna pasir untuk membentuk sempadan lah. Okey, seterusnya kaut tumpahan daripada bahan kimia, jangan pakai tangan pula. Okey, kaut tumpahan bahan kimia buang dengan selamat. Okey, jangan pakai tangan lah sebab kita tidak tahu bahan tersebut tu mendatangkan bahaya, mana tahu takut menyebabkan terhakis ya, boleh menyebabkan terhakis, nanti terkena tangan, melecur dan sebagainya, masalah lain lagi lah yang akan berlaku. Okey, so teacher bacakan di sini galeri sains ya, jenis kemalangan yang biasa berlaku tadi itu kan. Okey, untuk cabaran minda ya. Apakah langkah pertama yang perlu anda lakukan jika mata rakan anda terkena bahan kimia? Itu kena fikirkan sebab kita berada dalam makmal, kita kena sentiasa berwaspada dan bersedia. Jadi sekiranya ada rakan anda terkena mata dia bahan kimia, kamu sebagai kawan yang terdekat
ada teacher ceritakan tentang termometer tadi kan. Termometer yang terjatuh dan pecah akan menyebabkan tumpahan merkuri. Okey, so bahayanya merkuri ni kena tahulah, sebab keracunan merkuri ni berlaku bila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Merkuri ni boleh menyerang sistem saraf, salur pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Jadi kita kena tahulah cara mengendalikan merkuri dengan selamat. Macam mana kamu perlu buat? Okey, bila berlakunya tumpahan merkuri di makmal sekolah, biasanya daripada termometer ni lah. Okey, pengendalian ataupun cara pegang termometer tu tidak betul ke, menyebabkan termometer ni jatuh dan di bawahnya tu ada merkuri ya, dalam berbuli termometer tu ada merkuri. Okey, so ini adalah perkara-perkara yang perlu kamu lakukanlah sekiranya termometer jatuh dan pecah ya. Okey, pertama kena beritahu guru ataupun pembantu makmal. Sama juga ya. Ini memang prosedur yang kena bagi tahulah, kena buatlah. Okey, jangan takutlah. Setengah orang tu takut untuk bagi tahu, tapi dia tidak takut kesan yang akan berlaku selepas daripada itu. Okey. So yang kedua, jadikan kawasan tumpahan tersebut sebagai kawasan larangan. Letaklah kerusi ke apa ke kan, supaya kawan-kawan yang lain dalam makmal tu pun yang tidak tahu, dia boleh berhati-hati dan berjaga tidak melalui kawasan tersebut lah. Dan yang ini kena tabur sebut sulfur lah untuk menutupi tumpahan. Ini mungkin dilakukan oleh guru ataupun pembantu makmal ketika itulah ya. Kena tabur sebut sulfur untuk kita tutup kawasan tumpahan tu. Dan kena hubungi jabatan bomba. Okey, jabatan bomba akan ikut prosedur dia lah. Sebagaimana kena kuarantin dan sebagainya lah ya. Okey, tentang okey, untuk tajuk pembuangan bahan sisa tadi, pelajar-pelajar telah pun dapat menjelaskan dengan contoh bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, dapat ke tidak pelajar bagi tahu apakah bahan yang kita boleh buang dalam sinki? Ingat tidak tadi yang teacher explain? Apakah bahan yang kita boleh buang dalam sinki? Tadi bahan tadi dia boleh dibahagi kepada dua lah. Okey, so kita uji dahulu kefahaman pelajar. Contoh bahan yang kita boleh buang dalam sinki, apa benda? Kecil kah? Cecair kah? Cecair. Okey, bahan yang boleh buang dalam sinki ialah dalam bentuk cecair. Okey. So ada soalan? Yang ini jelas ya? Dapat ya? Dapat bagi contoh bahan yang boleh dibuang dalam sinki tadi, contohnya cecair lah. Cecair tu dia mesti larutan yang berkepekatan rendah. Okey, asid dengan alkali boleh, tidak ada masalah sebab dia adalah cecair, tapi pastikan dia mempunyai kepekatan rendah. Tidak boleh asid pekat, tidak boleh cecair, tidak boleh alkali pekat. Okey, dia mesti asid lemah dan alkali lemah. Boleh jelas ya yang ni? Faham ya? Boleh cikgu. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, kita pergi yang kedua. Mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sink. Tadi teacher dah pun terangkan bahan-bahan yang tidak boleh dibuangkan ke dalam sink. Okey, cuba bagi dua contoh. Bahan yang tidak boleh buang dalam sink. pH yang kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Betul. pH yang kurang daripada 5 ni maksudnya asid yang kuat. Okey, asid yang kuat ni tidak boleh buang sebab dia boleh mengakis. Okey, dan dia akan membawa kepada pencemaran lah ya, sebab nanti kita buang dalam sink, dia akan pergi kepada saluran-saluran air dan sebagainya, terus masuk dalam sungai. Itu kena fikirkan panjang lah sebelum buang. Okey, selain daripada tu, bahan yang macam mana tidak boleh buang dalam sink? Jawapan logam berat ya, logam berat tidak boleh. Lagi contoh lain? Ada banyak tadi teacher sebut tadi. Alkali. Bangkai, betul kan? Bangkai mana boleh buang dalam sink? Kita buang dalam sink pun dia tidak akan tidak akan masuk dalam sink macam tu. Okey, so itu tidak boleh buang dalam sink lah.
Okey, seterusnya kita tengok mengurus bahan sisa biologi. Okey, bahan sisa biologi tadi terdiri pada 4 kategori. Okey, kategori A ni apa contoh dia? Apa jenis dia? Apa jenis kategori? tajam. Betul, peralatan Pepejal tajam. Betul-betul. Okey, pandai. Okey, kategori B, apa jenis bahan sisa biologi kategori B? Pepejal tidak tajam. Okey, betul. Okey, kategori C, jenis dia? Bangkai dan organ. Betul, bangkai dan organ. Untuk kategori D? Cair. Betul. Ya, betul. Pandai. Okey. So seterusnya berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan dalam makmal. Tadi ada soalan teacher bagi tahu kan. Contohnya kawan kamu terkena mata dia terkena bahan kimia. So kamu adalah orang yang terdekat dengan dia. Apa tindakan segera yang perlu kamu lakukan? Sekiranya kamu tengok kawan kamu ni pegang mata dah ni kan, maksudnya adalah tu dia dah terkena bahan kimia. Okey, apa tindakan yang perlu dilakukan dengan keadaan segera? Cuba nyatakan. Membilas mata. Beritahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Mula-mula kena bagi tahu cikgu dan terus Melaporkan kepada cikgu. Okey, melaporkan kepada guru. Lepas tu tindakan seterusnya? Membilas mata. Okey, bawa dia pergi ke peralatan. Ingat tadi teacher bagi tahu ada peralatan perlindungan diri kan di dalam makmal tu, sinki pembilas mata tu kan. Okey, so bawa dia untuk dia bilas mata dengan segeralah. Okey, namanya ialah pembilas mata. Okey, pembilas mata. Okey, boleh? Okey, so yang boleh. Okey, sebagai kesimpulannya dalam bab 1 iaitu langkah keselamatan di dalam makmal, ada 3 tajuk kecil di dalam bab ini, iaitu peralatan perlindungan diri, kedua pembuangan bahan sisa, dan ketiga pemadam kebakaran. Dalam peralatan perlindungan diri, pelajar telah pun belajar mengenai dalam tajuk pembuangan bahan sisa juga boleh dibahagikan kepada bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki, sebagaimana cara untuk mengurus bahan sisa biologi dan juga langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Seterusnya pelajar bolehlah membuat refleksi diri. Okey, selepas mempelajari bab ini, anda dapat dalam tajuk kedua iaitu pembuangan bahan sisa, pelajar cuba buat refleksi ke diri, iaitu yang pertama, menjelaskan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dengan contoh. Yang kedua, mencirikan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang ketiga, menguruskan bahan sisa biologi. Dan yang keempat dalam tajuk pembuangan bahan sisa ini ialah berkomunikasi mengenai langkah mengurus kemalangan di dalam makmal. Okey, sebagai latihan pengukuhan, pelajar bolehlah menjawab praktis sumatif dan juga menjawab soalan-soalan kuis yang telah diberikan dalam link dalam komen dalam komen video ini. So pelajar boleh klik untuk membuat latihan dan pengukuhan yang akan diberikan selepas menonton video ini. Okey, so dengan itu semoga pelajar-pelajar dapat menguasai tajuk bab 1, langkah keselamatan di dalam makmal, sehingga kita berjumpa lagi untuk